Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita sambung tajuk kita di bawah bab 8 pemodelan matematik. Menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik. Jadi di sini dipaparkan dua bentuk rajah. Okey. Rajah yang pertama menunjukkan seorang doktor menggunakan data untuk mengkaji kadar denyutan nadi rehat orang dewasa yang normal mengikut bilangan jam senaman dalam seminggu. Jika saya sambungkan titik-titik yang ada di situ, saya akan dapati bahawa saya memperoleh satu garis lurus. Jadi kamu dah pernah lihat bentuk garis lurus ni Macam mana? Apa nama dia? Namanya ialah di sini fungsi linear. Okey, yang kedua, seorang saintis menggunakan data untuk mengkaji populasi harimau. Jadi jika saya sambungkan titik-titik yang ada di situ, saya akan dapat satu lengkok di situ. Ini pun pernah kamu lukis ini. Ini ialah fungsi salingan. Okey, yang seterusnya, seorang pengurus pemasaran mengkaji data yang menunjukkan hubungan antara keuntungan dengan bilangan tahun suatu produk berada di pasaran. Jadi kalau kita sambungkan di situ, saya akan dapat satu lengkok di situ, rendah di sebelah kiri dan dia naik, kemudian turun di sebelah kanan. Jadi ini pun pernah kamu lukis juga. Ini ialah fungsi kuadratik. Jadi pemodelan matematik menembikkan rumus matematik bagi mewakili masalah dunia nyata dalam sebutan matematik. Jadi terdapat 3 jenis fungsi yang terlibat dalam pemodelan matematik iaitu fungsi linear. Bentuk amnya ialah y sama dengan mx tambah c. Fungsi kuadratik, bentuk amnya ialah y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Dan fungsi eksponen ialah y sama dengan ca kuasa x. Jadi bagi fungsi eksponen di sini, nilai C adalah nilai permulaan. Nilai awal ya. A mestilah sentiasa lebih besar dari sifar. A mesti positif dan A tidak boleh sama dengan 1. Jadi itu yang fungsi eksponen. Okey, jadi kita tengok contoh di sini. Terdapat 3 jenis fungsi yang terlibat yang seperti saya maklumkan tadi. Fungsi linear. Jadi linear dia ada macam-macam bentuk linear. Okey, boleh bentuk linear di sini. Okey, atau bentuk linear macam ni. Okey, jadi y sama dengan ini bergantung pada nilai m dan nilai c. Jadi c seperti yang telah kamu belajar ialah di sini, di mana dia memotong paksi dan m ialah bentuk dia di sini. Kalau m ialah positif, m negatif. Okey. Kuadratik di sini, nilai A tidak boleh sama dengan sifar. Jadi kalau A positif, bentuknya adalah macam ni di sini. Okey, ini ialah nilai C. Jika A negatif, bentuknya ialah macam ni. Okey, sama ni ialah C. Itu bentuk dia. Jika eksponen ialah, kalau saya gantikan C sama dengan 1, contoh, dan nilai A ialah 2, jadi saya akan dapat satu fungsi Y sama dengan 2 kuasa X. Jadi saya akan dapat satu fungsi macam ni. Nilainya di sini ialah 2 kuasa sifar ialah 1 di sini. Apabila X sifar, Y sama dengan 2 kuasa sifar, jadi nilainya ialah 1. Okey.
Kalau saya gantikan nilai Y sama dengan E kuasa negatif X, okay, saya akan dapat satu bentuk yang terbalik. Okay, itu ialah bentuk dia. Okay, seterusnya kita tengok contoh. Contoh, tentukan fungsi yang sesuai untuk mewakili setiap data berikut. Jadi yang pertama, gaji pembelian Aina ialah 3,500 sebulan. Pada setiap tahun gaji bulanan Aina akan dinaikkan sebanyak 200. Jadi tiap-tiap tahun dia naik sama saja. Jadi bila dia naik sama, kamu akan dapat satu graf di sini. Ini dia bermula dengan nilai 3,500. Jadi ini adalah fungsi linear. Di sini harga sebuah kereta ialah 72,000, 10% setiap tahun. Jadi setiap tahun dia akan turun di sini. Jadi itu adalah fungsi yang ketiga, iaitu fungsi eksponen. Okey, ini hubungan antara masa dan ketinggian sebiji bola yang dilambung dari tanam ufuk. Jadi kalau dari tanam ufuk dia turun, dia naik ke atas kemudian turun balik. Jadi ini adalah fungsi kuadratik. Juga yang dikompos oleh seorang murid pada akhir bulan, sekiranya dia punya tiap-tiap hari RM3. Jadi dia memula daripada kosong, dia tambah 3. Jadi ini ialah fungsi linear. Yang akhir sekali, jumlah yang terkumpul bagi bilangan pelanggan. Jumlah terkumpul. Maknanya dia mula daripada sifar dan dia kumpul makin banyak di sini. Jadi itu ialah fungsi eksponen. Okey. Jadi itu yang saya nak ajar hari ini, fungsi-fungsi yang mewakili untuk data bagi suatu pemodelan matematik. Jadi kita akan sambung berkenaan menyelesaikan masalah pada kelas kita yang seterusnya. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.